Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dah nak intro macam ni. Banyak sangat dalam kepala otak ni. Jumpa lagi? Ha? Jumpa lagi minggu ni. Apa? Sembang buku. Banyak sangat programnya, banyak sangat projeknya. Banyak sangat segmen je. Banyak sangat segmennya. Oh, dah tukar nama yang malamnya Club Kelab. Club Yalah, buku. kelab. Aku nak buat kelab malam buku tapi Jangan tu, datang konflik noh. kelab buku lah, kelab buku. Yalah, Tak sedap kat bunyi. Malaysia jarang ada kelab buku kan. Club bahasa Melayu dulu kat sekolah. Baca-baca buku tak? Itu sekolah punya tak ada cerita lah. Tak sampai. Kelab buku. Kedai-kedai buku, kalau biasa kedai-kedai buku kat luar negara kan ada kelab buku dia. Sebulan sekali dia akan kumpul ramai-ramai cerita pasal buku. Ya? Ha. Kat Malaysia tak ada kan? Jangan nak buat. Dia ada persatuan. Tak ada persatuan lah. Apa? Customer tetap je. Tapi sampai yalah kat Malaysia tak ada. Sampai kita buat seminggu 3 kali. Tak nak kalah. Orang lain buat sebulan sekali, kita buat seminggu 3 kali. Baik Tapi sangat. itu malam. Malam Itu malam. Ni sekarang sembang buku. Program projek YouTube kita yang kita lebih kurang juga dengan kelab buku tu. Cuma yang ni kita share kat YouTube lah. Lebih kurang juga. Kita baca, tu kita cerita-cerita. Dan yang ini bukunya lebih nipis-nipis dan bukunya ringan-ringan. nipis-nipis dan ringan-ringan dan tajuknya tak berapa, isu-isu yang dilontarkan tak berapa berat lah. Nak isu-isu berat, politik ni semua ni kena datang yang malam tu. Kelab punya. Ni kita tak nak cerita kat orang ni. Ni kita cerita kita-kita je. Siapa yang nak datang lah. Tapi ni kena dengar. Ni kena dengar. Okay. Untuk sembang buku ni kita pakai buku Aku Mau Bertaubat Tetapi ... Jangan bagi alasan. Apa alasan lagi nak bagi? Minggu ni kita masuk bab 12. Bab 12 ke? Bab 12 lah. Bab 12 nak panggil apa lagi? Bab 12 muka surat 66. Siapa nak beli buku boleh tengok, ada link kat bawah tu untuk sama-sama baca. Aku ada bagi yang sebelum ni punya ni. Ada. Ada kan? Ada. Ada link dekat description tu. Jangan tengok kat komen, tak ada kat description. Bab 12, fatwa-fatwa penting untuk insan-insan yang bertaubat. Insan bukan dah jamak ke? Itu Nas. Nas. Nas yang jamak. Buatlah Nas kan. Ada insan yang berkata, aku ingin bertaubat tetapi aku tidak tahu hukum hakam taubat dan banyak persoalan tentang taubat berlega-lega dalam kepalaku. Apakah tuan ada jawapan tentang persoalan-persoalan taubat ini? Tanyalah dulu. Bagus tak? Tak, tanyalah. Ada tak jawapan tentang persoalan-persoalan? Tanyalah persoalannya apa. Kan? Apa soalannya? Tak ada. Jawapanku. Ada insan yang pernah mengadu, sesungguhnya aku pernah terlanjur melakukan suatu dosa dan aku telah pun bertaubat daripadanya, tetapi nafsu amarahku telah menguasai diriku dan aku telah mengulangi kembali dosa tersebut. Apakah terbatal taubat yang telah aku lakukan dahulu dan apakah yang akan berkekalan pula? Dosa-dosa yang aku lakukan itu, sebegitu juga dosa-dosa selepasnya. Maksudnya bila kita dah taubat, lepas tu kita buat lagi, adakah taubat tadi batal and dosa-dosa yang lama tu sambung dikira balik ataupun macam mana? Jawapanku, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa tidaklah disyaratkan sah taubat itu dengan kemestian tidak mengulang kembali dosa-dosa silam yang telah dilakukan. Apa yang menjadi syarat sah taubat ialah pada berhenti serta merta daripada dosa yang dilakukan itu
dan merasa menyesal terhadap pelakuan dosa tersebut serta berazam dengan sebenar-benarnya tidak akan mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Kalau lah ulama meletakkan syarat sah tu, jangan ulang balik dosa. Jangan Payah. ulang Siapa balik. pun tak boleh bertaubat. Sebab tu dia syarat dia azam tak ulang. Bukan tak ulang, azam tak ulang. Berazam tu tidak mengulang. Kita kena bincang pula azam macam mana. Azam Azam tu macam mana? Azam tahun baru ke? Azam apa ke? Kalau biasa kita azam tahun baru tak jadi. Azam tahun baru Tak pernah jadi. sampaikan ada yang berazam tak mau berazam lagi. Dia tanya azam tahun baru apa? Tak nak berazam lagi. Tak nak kecewakan diri. Ini melihatkan kepada keimanan insan yang ingin bertaubat itu yang masih dalam keadaan seperti baru merangkak dan sedang bertatih untuk berjalan. Maka keadaan tersebut begitu senang mengganggu keimanan mereka untuk goyah lalu mengikut bujukan nafsu amarahnya yang sentiasa mengajak ke arah kejahatan walaupun selepas ditahan dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dari mengikuti ajakan nafsu amarah itu. Ajakan nafsu dan godaan syaitan itu juga lebih kuat berbanding keimanan mereka yang masih baru untuk dipupuk agar diperkuatkan. Ni kalau macam untuk orang-orang yang apa panggil orang awam lah kot. Orang awam, kalau orang awam nak taubat, macam boleh kata macam merangkak kan, baru nak merangkak kan, iman dia masih goyah lagi. Tapi ni kalau macam contohlah orang-orang yang ilmu tinggi tapi ada satu dosa yang dia kadang dia dah taubat dia buat balik, dia taubat dia buat balik. Nak kata macam masih merangkak ke dia punya iman. Kat situ lah merangkak. Kat situ merangkak. Kat part tu je Part lah tu lah merangkak. kan. Kira iman dia dalam part tu masih goyah lah. Iman part lain dia Part lain tinggi lah. je. Nah, macam ni. Betul kan? Kan? Kat situ je lah dia merangkak. Pun siapalah yang boleh kata dia tak ada dosa langsung. Tu kan macam kiranya macam boleh kata iman ni pun ada satu part kita boleh kuat lah iman kita kat situ kan. Ada satu part situ kita tak boleh go sangat lah. Contohnya sama juga macam kita pun beramal ikut kita lah kan. Ada orang boleh puasa dengan sebulan terus kan. Amal puasa sebulan. Ada orang tak dapat puasa sebulan tapi dia boleh. Contoh dia boleh tahan solat kan. Tak diri kuat kan macam tu. Kat situ lah. Kan? Alah, kan apa? Siapa yang kata? Aku lupa dah. Imam Malik. Imam Malik kata amal ni kan macam rezeki. Allah bagi. Allah bagi. Siapa yang boleh beramal tu, Allah bagi tu. Kan? Amal tu pun rezeki macam tu. Ya, amal tu pun boleh kata rezeki. Kira macam rezeki lah. Kau boleh beramal ni, syukurlah. Kan ada orang macam ada orang puasa. Kan kita pun kenal orang-orang yang puasa kan. Kita kenal orang-orang yang sembahyang. Kita kenal. Tapi tak adalah kita boleh buat semua macam tu, macam dia orang kan. Kita buat lah apa yang kita mampu. Apa yang kita buat, ni lah macam ni. Kan, cerita-cerita macam ni. Suka bercerita. Kita cerita-cerita lah. Cerita-cerita benda yang tak adalah lara sangat kan. Pun tapi nanti aku fikir kan nak buat video pasal kartun. Nantilah. Tunggu. Sememangnya manusia itu dijadikan Allah lemah dan Allah Maha mengetahui akan kelemahan hamba-Nya untuk menahan dirinya dari mengikuti bujukan nafsu. Susah aku nak sebut mengikuti. Mengikuti. Meskipun begitu, tidaklah boleh menjadikan kelemahan tersebut sebagai alasan untuk tidak bertaubat selepas melakukan dosa. Taubat je lagi dan lagi. Sampai time. Sampai dah malas nak buat dosa tu balik. Pun agaknya itu yang buat kita stop buat dosa. Nak taubat. Kita kena taubat lagi. Kan? Boleh jadi juga. Aduh sampai bila macam ni. Tahu bila macam ni. Penat juga buat dosa katanya tak? Bukan penat je. Habiskan duit, habiskan masa. Kan? Apa clubbing, contoh clubbing kan. Keluar duit, habis masa. Clubbing mesti Esok pagi nak bangun dah susah. Aduh. Nak pergi kerja kan.
Kan susah tu. Walaupun aku tak pernah merasai situasi baru balik dari kelab malam kan. Clubbing kan. Tapi Dulu kita selalu cerita, nak tinggalkan kemungkaran ni lagi mudah daripada nak buat amal. Tinggalkan kemungkaran lagi mudah daripada nak buat amal. Tinggal, tak payah buat. Nak isap rokok, tak payah pergi kedai. tak payah beli. Tak payah beli. Tak payah keluarkan duit daripada cash tak ada pula, nak pergi ATM. tak payah pergi ATM. Tak payah pergi. Senang, duduk rumah je. Tak bercakap senang lah. Kat situ rule bukan role syaitan kat situ. Kat situ lah kan. Apa yang penting wahai saudaraku, hendaklah kalian bersegera mencari keredaan Allah dengan bertaubat dan melakukan amalan kebaikan, sebaik saja tersedar sudah melakukan suatu dosa atau maksiat agar menutupi segala perlakuan jahat itu. Janganlah kalian cuba bertangguh dari melakukan taubat sehingga bertimpa-timpalah perlakuan dosa kalian. Bertimpa-timpah ni jarang orang sebut bahasa Melayu ni. Dikhawatiri dosa yang bertimpa tanpa bertaubat bakal menggelapkan hati kalian, seterusnya terlindung dari keinginan ingin bertaubat, maka jadilah kalian insan yang dipilih Allah menuju kesesatan lalu mati tanpa sebab bertaubat kepada Allah. Tak sempat. Betapa ruginya keadaan sedemikian. Maka mintalah perlindungan daripada Allah. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan sebarang penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. And siapa lagi? Kalau dah disesatkan, kalau Allah sesatkan kita, nak minta kat siapa lagi hidayah? Allah jugalah. Allah jugalah. Siapa lagi nak kita minta? Tapi kalau lah kita contoh ni kan, bila Allah dah bagi kesihatan kat kita kan, kenapa lagi kita boleh minta kan? Minta juga kat Allah juga, tapi dia je yang bagi kan. Tapi kalau kita ada rasa nak minta hidayah, boleh jadi kita tak rasa kekesatan. Itu pun hidayah. Itu pun dah kira hidayah. Hidayah. Nampak tak? Bukan hidayah binti apa? Ni. Hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk. Petunjuk, hidayah petunjuk. Bukan hidayah tu, bukan hidayah orang. Ada baru ni aku bergurau dengan adik-beradik aku lah. Ada lelaki ni, dia suka kat perempuan ni, nama Hidayah. Lepas tu mak dia kata, mak dia marah lah ni mak dia marah. Kau ni apalah nak jadikan kau ni, semoga Allah kurniakan kau hidayah. Amin. Dia boleh bergurau kan, buat bergurau benda tu. Bukan hidayah itu. Petunjuk. Perempuan pula dia suka kat Taufik kan. Semoga Allah kurniakan Taufik. Amin. Jangan buat pasal lah, jangan buat macam tu. Kita orang belajar ni jangan buat macam tu. Sesiapa yang terlanjur melakukan kembali dosanya setelah bertaubat, ia dikira seakan-akan dia telah melakukan maksiat yang baru dan wajib baginya melakukan taubat yang baru. Taubat ni yang pertama itu tetaplah sah dan dengan izin Allah diterima. Pun soalan tadi kan, banyak persoalan. Dia banyak persoalan pasal taubat. Apa dia nak buat? Banyak persoalan pasal nak taubat. Taubat lah. Yelah, apa dia nak buat? Hukum-hukum taubat, persoalan-persoalan pasal taubat. Apa dia nak buat? Tanyalah orang. Belilah buku ni. Beli buku ni. Nampak tak kat situ? Ni beli buku ni. Dia tak nampak. Bapak kapitalis. Beli buku ni. Oh, betul. Harga berapa? 35. 35. Kurang lah. Bab 13. Bertaubat daripada satu dosa tapi tidak bertaubat daripada dosa yang lain. Macam mana tu? Tak ada. Taubat daripada satu dosa. Jadi banyak dosa. Banyak benda dia buat kan. Tapi part ni dia dah taubat. Yang part ni dia tak taubat lagi. Kiranya yang ni susah sikit nak tinggal yang part ni kan. Tapi yang ini yang ni aku tinggal lah. Ke macam mana?
Macam tu tak? Kita baca. Baca dulu. Apakah sah taubatku terhadap suatu dosa tapi aku tidak bertaubat terhadap dosa yang lain? Jawapanku, sah taubat terhadap suatu dosa walaupun tidak bertaubat terhadap jenis dosa yang lain. Tetapi jika dosa tersebut bukanlah dari jenis dosa yang sama dan juga tidak ada kaitan dengan dosa yang pertama. Contohnya, jika bertaubatnya seseorang itu daripada dosa riba dan dia pula tidak bertaubat daripada dosanya yang meminum arak, maka taubatnya terhadap riba tersebut adalah sah. Begitulah juga pada hal yang sebaliknya, ianya sah adapun jika ia bertaubat daripada riba al-fadl dan tidak bertaubat pada riba an-nasiyah, maka taubatnya itu tidaklah sah pada ketika itu. Maksudnya kena tengoklah jenis dosa apa tu. Macam bagi contoh sini, antara riba dengan minum arak kan. Dua tu kira tak ada kaitan lah, tak bersangkut paut lah. Dan begitulah juga siapa yang bertaubat daripada mengisap shisha. Shisha. Biasa kat kedai-kedai mamak ni. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah kurang lah. Kat Nilai tak silap aku ada satu kedai masih ada Yelah, shisha. tu kat Nilai. Tu pun bila? Yang dulu lah. Dulu Tak tahu lah. sekarang kan. Sekarang tak tahulah. Dan tidak bertaubat daripada minum arak, ianya tidak sah. Begitu juga siapa yang bertaubat daripada berzina dengan seorang perempuan tapi tidak bertaubat daripada berzina dengan perempuan yang lain. Dia bertaubat dari zina dengan perempuan A tapi dia tak taubat dari zina dengan perempuan B. Macam itulah. Pandai. Tak sah lah kira. Tak Itu sah, tak sah lah. tak kira. Kerana setiap perlakuan tersebut sama saja dari segi jenis, rupa serta keadaannya. Semua mereka saja menjadikannya seakan-akan berlainan. Ni helah-helah ni. Helah-helah sendiri kan. Mereka ingat mereka telah menipu Allah, tapi malangnya mereka menipu diri sendiri. Ayat apa tu? Lupa dah aku. Tak ingat lah macam mana ayat dia. 9 9 surah Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim, kan? Wa ma yash'urun. Betul. Kan? 14. Bagaimanakah bertaubat daripada dosa yang berkaitan dengan hak manusia lain? Ni yang ditunggu-tunggu ni. Ambil harta orang, mengumpat orang. Ni susah ni. Mengumpat orang ni. Mengumpat ada tajuk lain nanti. Yalah, antara dosa yang susah untuk di ni kan. Mengumpat. Ambil harta orang. Ambil harta orang boleh kata sebenarnya lebih mudah. Ambil maksudnya, hak orang. Lebih mudah rasanya. Bukan lebih mudah apalah, maksudnya untuk kita minta maaf ataupun kita nak balas balik lah, kiranya nak tutup balik, nak kira taubat daripada ambil harta orang banding mengumpat dengan orang. Yalah, ambil harta orang mudah. Ambil hak orang. Kau jalan dekat lorong kecemasan. Nampak? Ni hak dengan harta. Boleh lah. Harta memang harta. material lah kan. Harta material. Kan? Kalau hak orang tu tak semesti material tu. Hak orang. Hak orang nak berjalan. Kau halang orang berjalan. Letak kereta di tempat tempat apa orang OKU. Nampak kecil tapi andai kata ambil time hak orang ni. andai kata time tu ada kan. Ada pula orang. Masuk tandas OKU. Biasa orang buat. Nampak. Walaupun tak ada orang guna, kita tahu orang. Kita seorang kita kat situ kan. Ada dia kira mengambil hak juga orang. Mengambil hak juga. Untuk kau kan Untuk kau bukan? Kalau ikut rule bukan kau punya kan? Disediakan untuk OKU. Itu hak orang OKU. Tapi kau ambil hak orang. Betul lah. Kan? Ambil hak orang. Ni kalau nak kira banyak. Double park. Apa lagi? Parking tempat OKU. Kalau motor letak tempat kereta. Letak tempat kereta. Walaupun sekejap. Bahaya tu. Tapi tengok juga. Ada tempat tak ada tempat letak motor. Salah ke kena ditengok juga benda tu kan. Itu juga. Takkan nak parking motor tempat yang bahaya. Tidak memberikan hak kepada penunggang motor. Nampak kat situ nampak. Sebab aku pernah buat. Sebab tu aku backup. Memang tak ada tempat letak motor. Memang tak ada tempat letak motor.
Kalau ada aku tak tempat letak motor. Perhatikanlah hadis Nabi yang mulia ini, man kana li akhihi indahu mazlimatun min 'irdin min ardin aw malin falyatahallalhu al-yawm al-yawm qabla an yu'khadha minhu yawma la dinara wala dirhama fa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakun lahu amalun ukhidha min sayyiati sahibihi faju'ilat alaihi. Siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, iaitu yang berupa maruah atau harta benda, maka mintalah kepadanya agar dihalalkan perkara-perkara tersebut cepat-cepat sebelum diambil daripadanya di hari tiadanya dinar dan juga dirham. Yang mana pada hari itu jika dia mempunyai amalan soleh, maka akan diambil daripada amalan tersebut sekadar kezaliman yang dilakukannya. Jika dia tidak punya apa-apa amalan soleh, maka akan diambil pula kejahatan-kejahatan orang yang dizaliminya, lalu diberikan kepadanya. Kalau tak nak tanggung dosa orang, sekarang kat dunia lah. Kat sana kita tak ada apa, tak ada duit. Tak ada cerita dah. Tak ada duit, tak ada harta dah. Tak ada duit, tak ada Itu je harta. kita ada, amal dan dosa. Kiranya macam kita ada itu hanya ada cash dan hutang. Kita bagi cash kita ataupun orang tu ambil hutang kita, macam tu lah. Cash sana lah, bukan yalah. cash sini. Yalah, kira cash, macam nak kata cash lah, pahala kita cash kita currency lah. sana. Currency sana. Maka hendaklah insan yang bertaubat itu melepaskan diri dari belenggu kezaliman silamnya yang dahulu dengan melunaskan kembali perkara tersebut dengan bayarnya kembali jika berkaitan dengan duit dan harta benda, dan juga hendaklah minta dihalalkan atau minta supaya memaafkanmu. Jika dia memaafkannya, maka segala puji bagi Allah andai tidak pulangkan kembali haknya. Tapi macam mana kalau dah lupa? Kita lupa yang kita ada ambil hak orang, atau kita lupa nilai benda tu? Kita tahu kita ada ambil dia punya duit, kita ada pinjam dia punya duit and belum bayar. Tapi kita pun lupa berapa, dia pun lupa berapa. Dia pun lupa apa yang dia hilang lah. Berapa dia hilang macam tu. Macam mana nak cerita? Bayar sekadar. Sekadar seingat. Macam mana? Bayar lebih tak perut. Bayar lebih tak perut. And dia, Ikut persetujuan lah. Persetujuan antara dua lah. Rasa-rasanya lebih 200 tu. Tak apa, aku bayar 200. Aku bayar 300. Ikut persetujuan tu. Tak apa, rasanya ada nanti orang apa, Syekh Saleh bin Najib ada cerita kot. Bab belakang pasal Rasanya cukup pun. cukup lah. Ini nak kena episod yang fresh. Takut panjang. 15 ni? Okey. 15 ni siapa yang ada buku, siapa yang tak ada buku rugilah. Siapa yang tak ada buku rugilah. Sebab tu kena beli buku. Siapa yang tak ada buku rugi. Dia tak nampak apa yang 15 ni. Beli. 15 ni kena fresh start. Sebab huraiannya mungkin panjang. Dan susahlah masyarakat kita nak terlepas kan. Bukan kata orang, even kadang mungkin kita pun sendiri susah nak terlepas daripada benda ni. Dan kita tak tahu yang kita buat tu dikira ke tak. Macam tu lah. Tak apa, nanti kita sembangkan. Yalah, ini dosa umat Melayu ni. Dosa umat Melayu. Specifically. Kita tak nak kata dia gender macam, dia macam orang Arab ni. Orang Arab dia punya kritikan terhadap orang Arab ni, dia tak berapa baik dengan jiran. Oh ya ke? Sebab tu banyak dalil-dalil agama, Nabi, Quran kata buat baik dengan jiran. Betul. Kan? Nampaknya macam tu lah. Tapi orang Melayu ini dosa dia. Dosa orang Melayu. Dalam kurungan lah, dosa umat Melayu. Dosa yang didominasi umat Melayu lah senang cerita. Apa dosanya? Tunggu Tunggu minggu depan. Beli buku. Kalau nak tahu cepat beli buku.
Pasal apa kan? 1964. Bab 15 Bab 15. Cukup lah sampai situ. Tak adalah kita tak nak cerita pasal apa peserta-peserta reality TV di sini. Peserta reality TV. And kau masuk yang 15 pula nanti kan. Cakap lah sampai situ. Siapa nak beli buku, beli buku. Bila lagi? Sudah tu baca novelnya. Ni pula Walaupun baca ni dulu, novel tu dah habis. Baca ni dulu, nanti baca novel lagi. Selang-selang lah. PKPD masih diteruskan tak? Selangor masih terus PKPB. teruskan, Kecuali PKPB, ada 3 PKPB. daerah. So masih PKPB ni tak ada buat apa kat rumah kan? Yang tak boleh, yang kerja dari rumah, bukan semata, bukan setiap masa kerja tau. School from home day. School from home. Sudahlah dia baca yang ni pula. Nipis je. Penat baca silibus. Baca ni pula. Baca novel. Terima kasih. Dapat air. Baca novel, baca antologi, Phantom of the Opera. Phantom of the Opera. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Aku rasa mungkin generasi kita antara yang Dalas paling lalas. Tak salah aku, kita yang lalas pakai, bukan? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sudah. Ni pula. Sekejap je. Ni bagi habis dulu, nanti sambung baca lagi. Masukkan benda lain pula dalam otak ni. Pelbagai. Dia nak cepat ingat. Dia dah masukkan something, kita tolakkan benda lain. Bagi grip. Bagi dia tak keluar. Kan. Baca ni pula. Tak baca ni pun baca Wahai Penuntut Ilmu yang itu kita baca. Yang tu pun kita orang ada dah habis lah siri dah tu. habis tu boleh dengar sekali lalu tu. Berapa jam tu? Yang ni banyak dalam apa keseluruhan. Tak ingat lah berapa. Tapi kebanyakan dia Satu yang hari ni, habis 14 episod tak sampai 1 jam kan? 40 minit. Ada yang 1 jam ke? 2 episod tak salah aku 1 jam. Yelah average tak sampai 1 jam kan? Alah, lagipun average memang tak sampai 1 jam pun. Sebab lalai pun kita orang main PSA kan. Mungkin boleh skip yang tu. Boleh skip yang tu Kan? sampai agak kita orang dah okay, itu saja. Dah itu PSA lepas-lepas tu Kan? baik biasanya lah. Kalau dah boring tengok apa, Google Meet, Google Classroom, yang ni pula lah. Bukan yang tu dulu, yang tu bagi habis dulu. Jangan yang ni terus. Yang tu bagi habis dulu, lepas tu selangkan yang ni, lepas tu start balik yang tu. Minda tu lapang Cabar sikit. Apa? PSA? Dah tu? PSA apa? PSA? PSA macam biasa masih selagi kita di era bukan era di zone Itu sinar air sinar. air sinar. Okay. Orang lain duk fikir nak air sinar, kita duk fikir ada ke nak air Ada. sinar. Orang fikir aduh aku ni tak lepas ni sebenarnya. Kita fikir bila ada Yalah. sinar dalam hidup aku. Orang fikir air sinar, kita fikir air ada ke? Air ada. Air ada ke sinar? Pasal apa tadi? Ni kita masih lagi dalam PKPB. Kes masih Kes masih mencanak-canak. Bila nak berhenti? Ada vaksin pun katanya tak efek katanya. cubaan tu first test. Ingat senang buat vaksin. Aku pernah dengar adalah saintis nak buat vaksin untuk satu-satu penyakit baru ni ambil masa kadang 5 tahun, kadang 10 tahun. 5 tahun lah kita kena adapt macam ni. Tapi nasihat rentas daerah longgar lah kan. Ada longgar. Pun tak payahlah. Janganlah nak beria sangat. Jangan nak bercuti banyak sangat. Sebab even sekarang pun PKPD pun kan, PKPD ni kes pun macam tu juga. 1,900, 1,900, 800. Dah tak ada dah nampak 200 dah sekarang. 200 tu kat Mukim. 200 yang duit tu 200 tu mukim kan. 200 tu Mukim. Nak tengok yang 200 juga mukim. Bukan negeri, bukan negara. bukan peringkat negara je. Dia dekat Mukim, kat kampung.
Kau nak sedarkan hati tengok bagi mukim. Adalah 200, 100. Jaga SOP lah, jaga SOP. Itu je PSA yang paling penting sekarang. Jaga SOP. PSA kita. Kalau keluar 10k one off tu, janganlah dia buat benda-benda yang tak apa-apa. Beli untuk keperluan, Dia tak bagi 10k one off. Dia bagi keluaran separuh-separuh. Maksudnya ada peringkat. Tapi 10,000 lah. Beli barang keperluan. Jangan beli yang tak keperluan lah. Kita kena bantu meningkatkan ekonomi yang barang-barang penting. Ekonomi setempat tu. Ekonomi setempat je. Ekonomi setempat tu macam setempat aku tu tengok penting. pakai ekonomi kata cadangkan caranya kan. Antaranya beli barang-barang dekat sekeliling kawasan perumahan kita lah. Hidupkan ekonomi situ dulu kan. Hidupkan kampung. Selagi mana ada barang-barang yang kita nak tu dekat situ kita hidupkan kat situ kan. Bila setiap tempat, setiap mukim ke setiap kampung buat macam tu, okey lah, kita punya ekonomi stabil lah. Pun utamakan yang kecil-kecil. Macam kita kan beli tak beli banyak, tak dapat beli banyak pun 2 buku okey lah. Beli untuk kita, beli untuk orang. Belikan untuk orang. Apa hadiah yang lagi bagus untuk zaman sekarang ni? Buku, melainkan buku. Orang semua duduk rumah, bagi blender pun tak boleh. Bagi buku. Pergi cukup lah situ. Siapa nak beli buku, ada link. Media-media sosial kita pun ada link. Boleh join group WhatsApp kita, boleh approach join kita kat situ. Kita Group WhatsApp, channel Telegram boleh join, page Facebook boleh like, Instagram boleh follow, dan kita punya ni YouTube lah. YouTube Jangan lupa subscribe, channel. like, share, subscribe, Like, dan subscribe. Apa kita nak suruh dia komen apa hari ni? Pengalaman minta maaf. Cuba cerita pengalaman minta maaf korang. Pengalaman minta maaf dengan bila apa yang jadi bila minta maaf ni? Bapak tu pun sebenarnya yang 415 tu ada cerita lah, tapi apa pengalaman kau minta maaf masa raya ke apa? Cuba cerita yang menarik lah. Kita nak tengok sikit pengalaman ni. Pergi kat masa tu. Jumpa lagi minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.